أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid muka surat 15, baris yang ke-7 daripada atas. Muka surat 15, baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan masuk di bawahnya, dan masuk di bawahnya, di bawah kalimah yang kedua, ataupun masuk di bawahnya, di bawah ikrar dengan risalah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan masuk di bawahnya, di bawahnya itu kalimah yang kedua, iaitu Muhammadur Rasulullah, ataupun di bawahnya itu di bawah ikrar dengan risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Muhammadur Rasulullah memberi faedah akan ikrar di hati, mengaku di hati akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Jadi syahadah kita tu memberi faedah kepada ikrar di hati kitanya bahawa Nabi Muhammad, ikrar di hati akan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerasulan tu. Kan syahadah kita kan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi dengan syahadah yang kedua, kalimah kedua ni berfaedah kita ikrar, kita mengaku akan risalah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita ikrar akan risalah Nabi Muhammad, dan masuk di bawah ikrar tadi tu, ataupun masuk di bawahnya, bawah kalimah yang kedua, iaitu Muhammad Rasulullah, wajib benar sekalian mereka itu sekalian Rasul, dan amanah mereka itu amanah sekalian Rasul, dan fatanah mereka itu mereka utuskan Rasul, dan tabligh mereka itu tabligh sekalian Rasul. Dan masuk di bawahnya, masuk ni dengan makna terkandung pengertian, masuk dengan makna reti, faham. Bukan masuk di bawah ni bukan secara hissi lah. Masuk di bawah ni masuk bawah lah, macam sebelum lepas lah, nyuruk lah, badan nyuruk, tu masuk di bawah. Masuk di bawah, masuk lah. Hak budak tu kan main masuk bawah meja, masuk bawah kursi, tu masuk. Tu masuk hissi, masuk zahir. Zahir masuk gitulah. Hak ni masuk di mana apa ni? Direti, dipaham. Di bawah
kalimah yang kedua, Muhammadur Rasulullah ni, masuk di bawah Muhammad Rasulullah ni, wajib benar sekalian mereka itu sekalian Rasul. Wajib pada akal, benar sidik sekalian Rasul. Sekalian Rasul tu sidik benar. Sekalian Rasul masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah kok Muhammad yang benarnya. Sebab Muhammad Rasulullah dah ada masuk pengertian di bawah Muhammadur Rasulullah tu benar sekalian Rasul-Rasul. Sekalian Rasul-Rasul bagaimana pula kata benar? Siapa yang cerita benar sekalian Rasul-Rasul ni? Nabi yang cerita. Gitulah. Nabi yang cerita. Nabi bawa kalamullah Al-Quranul Karim. Kalamullah Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar oleh Allah dan telah benar oleh utusannya. Jadi Al-Quran kalamullah ni Nabi yang bawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa. Jadi apabila kita syahadahkan Muhammadur Rasulullah, berfaedah kita ikrar akan kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka Rasul Nabi SAW ni cerita akan Rasul-Rasul yang lain. Sebab Rasul-Rasul yang lain ni benar ni, siapa yang cerita? Nabi Muhammad yang cerita. Sebab itulah terdahulunya lazim daripada ikrar dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan pada tiap-tiap barang yang mendatang ia Nabi Muhammad dengan barang. Apabila kita mengaku Nabi Muhammad utusan Allah, lazim kita akan membenarkan sekalian perkara yang Nabi Muhammad bawa datang. Jadi Nabi Muhammad SAW bawa datang cerita Rasul-Rasul yang lain. Maka daripada Muhammad Rasulullah ni, kita pun ini berpegang akan benar sidik segala Rasul. Kalau Rasul bagaimana ni? Sebab syahadah yang kedua hanya Muhammadur Rasulullah. Kenapa pula timbul benar juga Rasul yang lain? Sebab Nabi kita yang cerita. Di situ. Sehingga kan kita beriman dengan Allah Ta'ala pun, siapa yang cerita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cerita. Hak saya sebut minggu lepas tu kan, Muhammad Rasulullah umpama satu lauk, la ilaha illallah umpama satu titik daripadanya. Bawah tu je. Bawah tu saja. Dua titik kan? Baris pada bawah. Mana? Bari yang ke-10 daripada bawah. Berkata setengah ulama, bermula Muhammadur Rasulullah itu lauk yang meliputi, yang luas. Dan la ilaha illallah itu satu titik daripadanya, daripada lauk yang meliputi. Artinya apa? Mentauhidkan Allah Ta'ala itu setengah daripada barang yang mendatang dengan dia, dengan mentauhidkan Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mentauhidkan Allah, kita berpegang akan Allah wujud qidam baqa. Siapa yang bawa datang? Nabi Muhammad SAW yang bawa datang. Jadi Muhammad Rasulullah seumpama satu lauk yang meliputi la ilaha illallah, satu titik daripadanya. Ni jangan buat salah faham pula. Jadi besar Nabi Muhammad daripada Allah Ta'ala. Tu tak mungkin. Sebab Nabi Muhammad hamba Allah je, manusia baik biasa, bukan Tuhan. Lepas tu kata Nabi Muhammadur Rasulullah seperti lauk yang meliputi la ilaha illallah, satu titik daripadanya. Artinya kita mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah. Siapa yang awak datang?
Nabi Muhammad SAW yang bawa datang. Tu maksud dia. Tapi orang ambil ayat ni lah. Orang nak cerca kitab Faridatul Faraid. Tambahan pula kalau yang baca kitab tu dia tak cermat. Yalah. Yang nak disampaikan tu comel tapi mana? Ayat yang diguna pakai tu, ayat tu. Kalau orang nak apa sekarang panggil? Spin. Faham tak spin? Mesin basuh tu lah, spin. Bukan ni. Sekarang ni ada mesin basuh jenama baru dipanggil. Spin dia kuat. Bukan ni. Sekarang ni ada mesin basuh jenama baru. Sebab apa? Dia punya spin tu tukar. A jadi B, B jadi A. Dia tukar. Dia punya spin. Dia punya spin hok terang-terang A, B. Hok terang-terang B, A. Dia punya spin. Dia punya panggil apa? Spin lah panggil tak? Dia punya spin. Siapa ke ada jenama mesin basuh jenama baru no? Sebab apa? Spin kuat. Dia panggil apa? Kelentong kuat. Kelentong tak kelentong pun tengoklah. Bangsa manakah yang mudah dispinkan, boleh tengoklah. Dok, apabila guna ayat yang tak sesuai, orang pun pusing. Kitab Faridatul Faraid besar Nabi daripada Allah Ta'ala. Dah Muhammadur Rasulullah seperti laut yang meliputi. La ilaha illallah satu titik daripadanya. Jadi Muhammad besar daripada Allah Ta'ala. Faham tak ni? Dia tu. Bukan maksud dia la ilaha illallah, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bawa datang? Nabi Muhammad yang bawa datang. Tu maksud dia gitu. Mana mungkin Nabi Muhammad hamba Allah tiba-tiba besar daripada Allah Ta'ala Tuhan, sebagai Tuhan. Tapi dia tu sebab kadang-kadang ayat yang digunakan tu tak berapa tak berapa mudah orang faham lain. Orang tak faham lain pun tapi mudah orang nak ambil ni, nak gunakan sebagai nak isu lah. Jadi seolah-olahnya kitab Faridah ni dia besar Nabi Muhammad daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di situ. Jadi daripada Muhammad Rasulullah tu kita akan membenarkan. Membenar ni membenar dengan hati lah ni. Membenar sini at-tasdiqul qalbi dia panggil. Membenar hati. Mengiyakan dengan lidah Islam. Mengiyakan dengan lidah. Mengiyakan malaikat ada. Tu mengiyakan dengan lidah. Kiamah berlaku, mengiyakan dengan lidah. Akan dibangkitkan kembali, mengiyakan dengan lidah. Ni tak ni tasdiqul qalbi, membenar hati. Percaya. Percaya akan sekalian perkara yang mendatang ia yang Nabi Muhammad SAW dengar dengan barang. Kita akan membenar hati sekalian hak ni bawa datang. Mari daripada kalimah yang kedua, kalimah syahadah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Termasuk juga la ilaha illallah pun masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Nabi kita yang bawa datang akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah aqaidul iman yang 50 ni aqaid 50 pergi kepada malaikat dimasuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Pergi kepada kitab masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Pergi kepada hari kesudahan masuk di bawah Muhammadur Rasulullah belaka tu. Masuk di bawah Muhammadur Rasulullah belaka. Sebab aqaidul iman yang 50
Hanya berkait dengan beriman dengan Allah dan Rasul dan malaikat, kita apa semua, dia akan masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Yang mana aqaidul iman yang 50 wajib berdalil. Kita beriman dengan malaikat, adakah wajib berdalil? Tak wajib berdalil. Sebab apa? Sebab sudah masuk di bawah Muhammadur Rasulullah, yang kita sudah berdalil akan sifat Rasul. Sekarang Muhammadur Rasulullah, bicara sifat Rasul, kita sudah berdalil. Rasul benar, Rasul amanah, kita berpegang serta berdalil. Jadi kita pun beriman dengan apa yang Rasul bawa datang, malaikat, kitab. Adakah kita wajib berdalil juga? Tak wajib, sebab kita sudah masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Hak 9 sifat tu kita sudah berdalil di situ. Jadi hak wajib berdalilnya adalah aqaidul iman yang 50. Malaikat, kitab apa semua masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Mana dalam kitab kita ni cerita bab malaikat, kitab. Cari tak jumpa tau. Kan biasa kita cakap gitu kan. Kalau nak tak ada. Kalau nak tak ada. Mana kalau cari tak jumpa, tak cari jumpa. Zaman dulu kan, kita tunggu ke teksi, tak ada. Kita tambuh ke dia, sebuah dia lalu. Dia cakap gitu. Dalam kita tunggu ke teksi kan, tunggu teksi, tak ada sebuah habuk lalu. Apabila kita tak tunggu dia, pas sebuah lalu. Kita cakap gitu. Jadi malaikat ke kitab ke, semua tu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu bicara bab usuluddinnya adalah aqaidul iman yang 50. Walha aqaidul iman disebut tadilah Allah dan Rasul je. Malaikat kita, malaikat kita masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Bila kita ikrar, kita syahadahkan akan Muhammad Rasulullah, mana kita ikrar dengan hati akan kerasulan Nabi. Bila kita ikrar di hati akan kerasulan Nabi, kita akan membenar hati pada tiap-tiap barang yang Nabi kita bawa datang. Tadilah termasuk malaikat, kitab, hari kesudahan, dan termasuk cerita rasul-rasul yang lain. Sebab rasul-rasul yang lain, siapa yang cerita, siapa yang bawa datang? Nabi SAW sebagai Rasulullah. Dan masuk di bawahnya, di bawah kalimah yang kedua, Muhammad Rasulullah. Wajib benar sekalian Rasul. Wajib pada akal. Benar sekalian Rasul. Sebab benar sekalian Rasul adalah termasuk barang yang mendatang Nabi dengan barang. Benar, sidik sekalian Rasul. Sebab Rasul-Rasul yang lain sama dengan Nabi SAW, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilih sebagai Rasulullah Rasul-Rasul yang lain. Pastilah bila Allah memilih di kalangan manusia yang benar. Dan kita beriman akan benarnya Rasul-Rasul yang lain, masuk di bawah kita membenarkan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Di situ benar Rasul-Rasul yang lain. Sebab kita bicara dahulu sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu bukan kita bicara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Sidik, amanah, tabligh, fatanah tu kita bicara sifat Rasul, bukan sifat Nabi Muhammad saja. Jadi Rasul-Rasul benar belaka, mustahil dusta. Sebab kalau dusta je Rasulullah, Rasul-Rasul yang lain, maka dustalah Allah yang melantik Rasul yang dusta. Rasul-Rasul yang dilantik ni disertakan dengan mukjizat.
Rasul-rasul ini lantik disertakan dengan mukjizat. Cuma mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak. Rasul-rasul lain pun ada mukjizat. Sebab apabila seseorang rasul mengaku kepada kaum mereka, mereka adalah Rasulullah, kaum mereka akan cabar, tunjukkan bukti kamu Rasulullah. Dia cabarlah. Cabar, tunjuk bukti kamu sebagai Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menzahirkan mukjizat pada tangan Rasul yang dicabar tadi. Kamu Rasulullah, buktikan kamu Rasulullah. Maka Allah Ta'ala pun menzahirkan mukjizat pada Rasul yang dicabar tadi. Maka mukjizat yang Allah zahirkan ni seolah-olah Allah Ta'ala kata, yalah benar dia sebagai utusanku. Maksudnya gitulah. Seolah-olah menepati sadaqa abdi fima yuballighu anni. Seolah gitu. Seolahnya Tuhan kata, benar hamba aku pada perkara yang disampaikan daripada aku. Benar lah. Sebab apa? Sebab Allah menzahirkan mukjizat pada tangan Rasul. Mana Allah membenarkan pengakuan mereka sebagai Rasulullah. Tiba-tiba Allah membenarkan mereka sebagai Rasulullah, tiba-tiba dusta. Jadi seolah-olahnya dusta Allah Ta'ala sendiri. Ada ni. Dia dusta-dusta ni bukan orang dusta sahaja. Orang terbabit sama pun dusta samalah. Jadi sekarang ni Allah yang mengaku Rasul-Rasul sebagai Rasulullah dengan menzahirkan mukjizat, tiba-tiba Rasul ni dusta, maka Allah pun dusta samalah jadinya. Ada ni. Sama juga kita samalah. Kita tak dusta, kita sekalikan dengan hak dusta dengan kita. Perkara dusta kita share, kita samalah dusta lah. Ada ni. Kita dusta lah. Itu kena jaga. Kita akan sama je jadinya. Saya tak dusta. Hak saya share tu dusta. Dah. Kamu share dusta, kamu dusta lah. Saya tak. Saya share je, kamu dusta. Gitu lah. Coba ni. Jadi sekarang ni, apabila Rasulullah ni, Allah penzahirkan mukjizat, Allah mengaku dia sebagai Rasulullah, tiba dusta, maka Allah dusta. Mustahil sama sekali. Jadi pastilah Rasul-Rasul ni benar. Mari daripada Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad cerita akan Rasul yang lain, pasti Rasul lain benar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak cerita Nabi Ibrahim AS? Kaum dia ajak pergi buat pesta di luar daripada bandar. Mula-mula jawab, inni sakim. Aku sakit, demam. Nabi Ibrahim segor-megor. Tak ada habis orang. Nabi Ibrahim AS pecah berhala pula. Pecah berhala, tu cerita tu kita maklum. Bila kaum balik tengok berhala pecah, tak ada orang lain dah. Sebab Ibrahim ni lah yang duduk dakwah supaya tinggalkan berhala, sembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang duduk dakwah supaya tinggal berhala, supaya sembah akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa pesta tu Nabi Ibrahim seorang dok pergi. Siapa lagi? Tapi dok pergi Nabi Ibrahim tu dia kata, ini sakim, aku sakit, aku demam. Segar? Tak panggil dusta? Mana ni? Sebab apa yang diceritakan tidak bertepatan dengan yang sebenar. Dusta lah. Dia kena bertepatan, kena mutabakah antara apa yang dicerita dengan apa yang berlaku. Dia panggil benar. Ni dok ni. Tuan segar. Kata saking, sakit. Habis tak ada dah orang, dia pecah. Pecah pula, ambil kapak, bubuh dia hak besar. Dah ni. Tu cerdik orang panggil. Fatanah, cerdik.
Kaum tanya lalulah, man fa'ala li alihatina? Siapa buat ni ke Tuhan kami ni? Siapa buat? Nabi Ibrahim yang buat. Tapi Nabi Ibrahim jawab apa ni? Nabi Ibrahim tak jawab, dia buat. Nabi Ibrahim jawab, bal fa'alahu kabiruhum fas'aluh. Pecah tak besar, kapok duduk tangan dia tu kan? Tanya besar kan? Betul tak kita tu? Dusta lah panggil. Tak betul dengan apa yang berlaku. Nak kira ni tu pula tu. Hak ni wajib kena takwil. Sebab mustahil Rasul dusta. Kalau Rasul dusta bererti Allah sendiri dusta. Mustahil sama sekali. Itu dusta. Dia benar ni kena sama antara apa yang dicerita dengan apa yang berlaku. Kalau apa yang dicerita dengan apa yang berlaku tak sama, dipanggil dusta walaupun tanpa kita sengaja. Walaupun tanpa kita sengaja, apa yang kita cerita tu tidak mutabakah, dia panggil, tidak bertepatan, maka namanya dusta. Nama dusta. Cuma tidak berdosa sebab kita tak sengaja. Tapi panggil dusta sebab tidak mutabakah, tidak sama khabar cerita dengan nafsul amri, dengan wakil, dengan apa yang berlaku. Macam mana tadi aksiden? Waktu meninggal seorang. Jawab, meninggal seorang. Sebab apa? Sebab senyap dah. Jadi orang ni berkata meninggal, orang ni berkata meninggal, orang meninggal. Sebenarnya mari hok ambil dah bernyawa lagi ya. Tak mati pun lagi. Tiba-tiba kita sebut kata meninggal seorang. Tak ada meninggal-meninggal. Jadi mutabakah tak sama tak dengan apa yang cerita dengan apa yang berlaku, tak sama. Dia panggil dusta. Dusta lah. Dia tak sengaja. Sengaja tak sengaja, itu bab dosa ke tidak. Kalau sengaja berdosa, tak sengaja tak berdosa. Dia tak kira lah sengaja tak sengaja. Kalau apa dicerita tu salah, dusta. Walaupun tak sengaja. Tak. Sengaja tak sengaja bukan isu. Cerita tak betul, dusta. Sengaja ataupun tidak, itu berkait dengan berdosa ataupun tidak. Kalau sengaja, berdosa. Tak sengaja, tak berdosa. Tapi nama dia dusta. Tapi kita biasa kita kata, saya tak dusta, saya tak sengaja. Kamu dusta, tapi kamu tak sengaja, maka tak berdosa. Tapi kita akan nafikan nama dusta. Dusta lah. Dusta lah. Sebab tak sama dengan apa yang berlaku. Tapi oleh kerana tidak sengaja, maka tidak berdosa. Macam ni. Jadi sekarang ni, apa yang Nabi Ibrahim kata ni, betul tak dengan apa yang berlaku? Mula-mula kata, ini sakim. Sakit, walhasgau. Sekarang ni, Nabi Ibrahim yang pecah. Tiba dia kata, hak besar yang buat. Tanya hak besar lah. Maka kena takwil lah. Ini sakim. Sakit tu apa? Sakit hati. Tengok kaum yang mensyirikkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil tauriyah. Dia panggil tauriyah. Tauriyah ni dia ada dua makna. Orang faham makna yang dekat lah. Kalau sakit ni kau demam lah. Tak pergi pada makna sakit tu sakit hati. Tapi sakit hati tu sakit juga. Tapi kalau sebut kata sakit, makna yang hampirnya sakit jasmani lah. Tapi sakit juga boleh pergi pada sakit hati. Itu makna yang jauh sikit. Jadi tauriyah ni, orang dengar faham makna dekat. Orang yang kata ni pergi pada makna hak jauh. Maka dia jangan dusta tu, dia panggil tauriyah. Dia panggil. Ada ni. Jadi Nabi Ibrahim sakit hati kerana kaum dianya sembah berhala. Ada tauriyah ni. Marilah lembek tekak-tekak nak berhutang. Ni kena faham molek ni. Hak ni orang yang tak boleh nak harap lah. Orang tak boleh nak harap ni. Marah lembek tekak lah. Kalau nak berhutang kok, lepas boleh tu kok, kerah tekak payah nak bayar jadinya. Nak berhutang je lembek. Pada lembek tekak. Lembek tekak. Gitulah. Faham lembek tekak ni. Lepas boleh duit ke dia, kerah tekak.
Saya ni nak pinjam duit lah. Oh, minta maaf, tak ada duit. Tak ada duit. Tak ada duit, dia faham tak ada sungguh. Kita maksud tak ada duit nak pergi kemung. Ada ni. Allah. Tak ada duit, tak banyak mana duit. Tak ada duit dalam poket dan dompet dalam poket seluar ni kembung. Penuh dalam ni. Ni tak ada ni, tak ada Dia panggil tauriah. Contoh ginilah tauriah. Contoh, orang tu nak dizalimi. Ada orang jahat kejar dia. Nak dizalimi ni bukan polis kejar. Polis kejar tu bukan nak dizalimi, nak takak orang zalim. Polis kejar makna polis nak takak orang zalim. Ni nak dizalimi, orang kejar dengan kayu contohnya. Dia pun lalu lari mana-mana. Ataupun disembunyi kat mana-mana. Kita nampak disembunyi. Kita pun alih tempat duduk. Marilah hot nak menzalimi ni. Kamu nampak tak sianu-sianu? Mana hak betulnya nampak. Kalau sebut tak nampak je, bohong. Hak betulnya nampak. Lepas tu macam mana? Semenjak saya duduk sini tak nampak lagi. Semenjak duduk sini tak nampak. Hak nampak tadi duduk sini. Tu dia panggil tauriah, dia panggil. Semenjak duduk sini. Tapi nak alih punggung tu yang dia nampak. Alih punggung tu. Itu dah panggil dusta. Dia panggil tauriah. Tapi kalau seumpama tu kita dusta betul benar pun hukumnya wajib. Kalau ketika gitu kita dusta betul benar pun wajib. Nampak tak sianu-sanu? Dia pergi sana. Padahal dia pergi ke belah sana. Ataupun dia sembunyi di dekat tu. Sana. Betul ke tak? Tak betul lah. Hak di situ tu tak betul, dia panggil dusta. Hak ni dusta yang diwajibkan sebab nak melindungi daripada dizalimi. Tapi kalau dia alih punggung, semenjak duduk sini tak nampak, itu tak panggil dusta. Itu tak panggil dusta. Sebab apa dia kata tu betul. Sebab setakat duduk sini ni, dia tak nampak. Hak nampak tadi, masa duduk sini. Dia panggil apa? Tauriah. Kan? Jadi tauriah maksud apa ni? Nabi orang kata sakit bukan sakit jasmani demam, sakit hati. Dah hak kata hak pecah berhala tu hak besar. Hak tu dia ada dua takwil lah. Hak mudahnya Nabi Ibrahim sebagai apa ni? Perangkap. Bukan nak cerita sungguh. Nak perangkap apabila Nabi Ibrahim kata yang pecah tu hak besar, yang memecahkan berhala yang lain adalah berhala yang besar, pasti kaum dia kata, mana boleh dia dah pecah, dia batu keras tak boleh gerak. Kena dah. Apa kena? Dah batu keras tak boleh gerak, musuh apa dia? Anak situ. Ada ni orang mana? Perangkap. Nak tengok dia kata, mana mungkin takkan berhala batu tu boleh memecahkan berhala lain? Sebab dia keras, tak boleh gerak, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Kalau kita semua apa? Ada ni. Sebab apa? Sebab mustahil sekalian rasul-rasul dusta. Kalau dusta bererti dusta Allah Ta'ala. Kalau kita nak bicara sini hak Muhammad Rasulullah. Kalau dusta rasul yang lain berarti Muhammad Rasulullah pun dusta juga. Sebab dia yang cerita yang lain tu Rasulullah. Jadi naik situ. Sebab sekarang ni kita pergi pada Muhammad Rasulullah. Masuk di bawah Muhammad Rasulullah, kita berpegang akan benar sekalian Rasul. Sebab Rasul-Rasul yang lain Nabi Muhammad yang cerita. Tiba Nabi Muhammad cerita Rasul yang lain, Rasul lain tu dusta. Berarti Nabi Muhammad dusta juga. Kalau nak bicara sini mustahil sama sekali. Jadi maksud bahawa Muhammad Rasulullah tentu benar sekalian Rasul. Dan amanah mereka itu wajib, amanah wajib, amanah sekalian mereka itu sekalian Rasul. Rasul-Rasul pastilah terpelihara daripada
melakukan perkara yang dilarang. Macam mana pula dengan Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi, hak memang nak Tuhan larang, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu berdua menghampiri ini pokok. Tengok, Nabi Ibrahim pergi hampiri, pergi ambil pokok makan. Amanahnya kok mana? Amanah ni terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Kita jawab macam mana? Kalau tanya kita lah, Rasul-Rasul amanah. Apa amanah? Kita amanah terjemah dengan kepercayaan tau. Kepercayaan. Kalau saya biasa belajarnya amanah itu terjemah dengan berjuruh. Berjuruh, pandai berjuruh? Berjuruh bukan bahasa buku tau. Berjuruh. Berjuruh bahasa Terengganu kau. Lorat Terengganu. Kau nesuk orang Kelantan berjuruh kau. Juruh juga kau. Berjuruh mana tu terjemah amanah dengan bermakna berjuruh. Apa makna berjuruh? Maknanya tak buat benda yang dilarang. Tu berjuruh nah. Lepas tu macam mana Nabi Adam? Macam Nabi Adam buat perkara dilarang. Nampak macam mana kita? Dia berkaitan dengan amanah ni, kita jangan lupa dalam kitab Faridah kita dahulu. Dalam kitab Faridah kita dahulu, sama ada sebelum menjadi rasul ataupun selepas menjadi rasul. Itu dalam kitab kita. Pandai ni. Tapi setengah-setengah pandangan, amanah terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang adalah selepas menjadi rasul. Sebelum menjadi rasul, harus berlaku perkara yang dilarang. Atas pandangan ni mudah masa Nabi Adam makan daripada pokok khuldi tu, Nabi Adam bukan rasul lagi, bukan nabi lagi. Jadi harus berlaku perkara yang dilarang. Itu hak mudah. Tapi dalam kitab Faridah kita, amanah ni termasuk sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul. Hak ni nak kena hurah. Betul lah, masa Nabi Adam makan pokok khuldi tu bukan nabi rasul lagi, tak dilantik lagi. Tapi dah kitab kita ni, amanah para rasul ni termasuk sebelum dilantik menjadi rasul. Macam mana Nabi Adam AS. Tapi kalau pandangan yang menyatakan bahawa amanah ni selepas dilantik menjadi rasul, itu mudah jawab. Maksudnya Nabi Adam bukan nabi lagi. Senang jawab. Tapi kita dah termasuk sebelum jadi rasul. Nak jawab macam mana? Dia yang ijma' ulama, rasul terpelihara walaupun sebelum menjadi rasul adalah kufur. Itu wajib ijma' ulama. Rasul terpelihara walaupun sebelum menjadi rasul, itu kufur. Itu ijma' ulama. Dan termasuk juga terpelihara daripada walaupun sebelum menjadi rasul, ijma' ulama di antaranya adalah dusta. Dusta pun ijma' juga. Sekarang satu pandangan dalam kitab kita ni, rasul amanah sama ada masa besar, masa kecil, selepas menjadi rasul ataupun sebelum menjadi rasul. Dalam kitab kita ni, satu pandangan sebelum jadi rasul harus berlaku kesalahan. Kita cerita amanah, cerita sifat rasul. Masa tu bukan rasul, tak ada masuklah sebab bukan rasul. Tetapi walaupun begitu, ada perkara-perkara yang ijma'. Hak tu pasti terpelihara. Tadi kufur, ijma' terpelihara. Di antara laginya dusta. Dusta pun ijma' terpelihara. Walaupun rasul tu belum menjadi rasul sekalipun, ijma' ulama terpelihara daripada dusta. Sebab benda dusta ni, asal sebelum jadi rasul dusta, lepas dia rasul
Nak percaya? Ada ni. Sekarang ni boleh di rasul lagi. Tiba-tiba dusta. Lepas di rasul, orang boleh percaya tak kepada seseorang yang dahulunya pendusta? Boleh percaya? Tak lah. Ada ni. Sebab orang dusta ni, kita ialah ada kan, orang kita kenal-kenal anak beranak ke, kawan-kawan ke. Orang kata mana? Dia cakap 10, 11 tak boleh percaya. Allah jahat sungguhlah. Jahat gitu tu. Tak lalu. Cakap 10, boleh percaya 5, boleh tak percaya 5 dah sabarlah juga. Jahat sangatlah. Cakap 10, 11 tak boleh percaya. Tak mana pula jadi 11. Baru cakap 10 perkara. Tu. Dah ni. Sebab apa? Hak jenis bahib pelawak apa? Nawak pelawak tau. Pelawak. Bukan pelawak hak gelak ketawa tu. Bukan dawak jenaka, pelawak. Kita panggil nawak dia ni. Nawak pelawak dusta. Orang bahib dusta ni, dia punya cakap khabar dia tak lepas. Dia nak dusta juga sikit-sikit pun. Macam lah kita tak tahu hak berlaku macam mana. Kadang-kadang hak dia cerita tu, kita ada situ. Dia cerita betul, tapi dalam betul cerita tu dia point juga sikit, hak dia tambah. Allah kata balahak, hak benda yang berlaku di cerita cukup dah, tapi dia tak boleh, dia ambil tambah sikit walaupun kita ada. Ni gok reka sikit-sikit dia tu dia. Yalah dia punya ni, dia punya apa? Perisa dia kata. Bedak pula dia cakap. Ni orang baik bohong ni. Beringat orang baik bohong kena beringat. Orang baik bohong ni dia akan bohong lah. Berangan dia tu. Jadi kalau dusta, itu ijma' ulama mustahil berlaku pada rasul. Walaupun sebenarnya dia rasul. Kalau benda-benda yang keji macam berzina, macam mencuri, itu pun sama. Ijma' ulama terpilih rasul walaupun sebelum menjadi rasul. Walaupun sebelum menjadi rasul. Adapun kesalahan yang lain sebelum lepas jadi rasul, ijma' ulama lah. Amanah terpelihara yang bicarakan sebelum jadi rasul. Kesalahan yang lain dan kita ini amanah juga, mustahil berlaku perkara yang dilarang. Tapi satu pandangan sebelum jadi rasul harus berlaku perkara yang dilarang. Jadi hak tu mudahlah nak jawab Nabi Adam lah. Hak kita payah sebab dalam kitab kita ni sebelum jadi rasul pun terpelihara juga daripada melakukan perkara dilarang. Hak Nabi Adam macam mana? Dia kena takwil kan? Pada takwil. Tak boleh pakai zahir takwil. Kena paling daripada maksud zahir, kena paling. Macam mana Nabi Adam? Nabi Adam salah ijtihad. Sebab Tuhan kata hazihi syajarah, ini pokok. Hazihi dipanggil isim isyarah yang muayyanah. Ini pokok. Nabi Adam makan hak pokok lain. Kena hak pokok lain pun tak boleh juga. Dia panggil salah ijtihad, maka tidak berdosa, tak panggil salah. Jadi jawapan hak yang kedua ni payah sikit. Jawapan mudahnya kalau tanya kita, Nabi Adam makan pokok khuldi tu macam mana? Kata Nabi Rasul ni amanah terpelihara daripada melakukan dilarang. Terpelihara Nabi Rasul. Nabi Rasul dilantik menjadi Nabi Adam. Dia tu ni Nabi di bumi dah, bukan di syurga. Jadi hak berlaku tu masa tu Nabi Adam bukan Nabi Rasul. Maka harus berlaku perkara dilarang. Jawapan mudah sikit. Tu mudah jawapan dia. Sebab ada orang tanya gitu. Orang tanya Nabi Adam makan khuldi. Dia kata Nabi Rasul amanah. Terpelihara macam mana? Sebab Nabi Adam makan khuldi. Jawapan mudah tadi lah. Yang pertama tadi. Amanah sifat Nabi Rasul. Nabi Adam makan pokok khuldi, Nabi Adam belum lagi menjadi Nabi dan Rasul. Maka berlaku kesalahan. Tak mustahil, harus. Gitu je. Dia kata amanah ni Nabi dan Rasul. Selepas dilantik pun panggil Nabi dan Rasul. Sebelum dilantik bukan Nabi Rasul lagi.
berlaku kesalahan, harus. Mustahil berlaku kesalahan selepas jadi Nabi Rasul, baru mustahil. Sebelum harus. Itu satu pandangan lah. Tapi kita kata kita Faridah ni amanah Rasul masa besar, masa kecil, selepas menjadi Rasul dan sebelum menjadi Rasul. Macam Nabi Adam, dia salah ijtihad. Tu Nabi Adam bertaubah tu, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, walaupun tak salah, tapi mereka anggap satu kesalahan. Itu orang-orang yang muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah bagi aulia contohnya, lupa kepada Allah sesaat dosa yang besar bagi mereka. Syariat tak berdosa, tapi bagi mereka berdosa. Sebab apa? Sebab mereka saah demi saah, napah demi napah, hati mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun syariat tak ada salah apa pun. Memang kita sentiasa lupa akan Allah. Dalam sembahyang hok sekejap yang tengah fokus tu pun dalam sembahyang tu adalah perbuatan tu perbuatan sembahyang. Dolah bacaan tu bacaan sembahyang. Berdiri pula bukan di tempat biasa-biasa. Kita duduk tempat lain, pergi mari-mari, tempat sembahyang, tempat yang khas. Tu mana? Ke dapur-dapur pun sembahyang juga. Apa tak boleh main dapur? Sembahyang dekat dengan peruyuk boleh je. Tapi tak ni. Sembahyang tempat khas. Allah khas. Dengan perbuatan laginya, berdiri rokok sujud, dengan bacaan laginya, pun boleh lala lupa ke Tuhan. Itu orang awam yang jauh hati daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitulah. Tapi kalau orang hampir dengan Tuhan, ini aulia, tak nak lakon. Saya tu kok bohonglah mengaku tu. Dakwa tu bohong. Makna orang hampir dengan Tuhan ni walaupun tak salah, mereka sentiasa memohon keampunan. Walaupun Nabi Adam ni tak salah hak makan tu, tapi bagi Nabi Adam itu satu kesalahan. Nabi Adam bertaubah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pakai pandangan yang kata amanah ni walaupun sebelum menjadi Rasul. Jadi nak jawab tu jadi macam payah sikit lah. Jawab mudah. Amanah sifat Rasul selepas dilantik menjadi Rasul. Sebelum jadi Rasul harus berlaku benda yang salah. Macam contoh Nabi Adam AS. Masa tu Nabi Adam belum Nabi Rasul. Nabi Adam dilantik menjadi Rasul ni di bumi, bukan di syurga. Dia kena ikut tu. Mana? Dan fatanah mereka itu, cerdik mereka itu sekalian Rasul, dan tabligh mereka itu mereka Rasul. Ini semua masuk di bawah Muhammadur Rasulullah, yang mana kita akan membenarkan di hati kita semua perkara yang Rasul Nabi Muhammad bawa datang. Nabi Muhammad pun bawa datang Rasul yang lain, kita akan beriman dengan Nabi Rasul lain, benar, amanah, fatanah dan tabligh. Mari mana ni? Mari daripada masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Dan masuk di bawahnya, di bawah Muhammad Rasulullah pula, mustahil atas mereka itu dusta. Masuk sifat wajib dan masuk sifat mustahil. Bila dusta itu mustahil, maka hati kita akan membenarkan bahawa Nabi Rasul tidak dusta. Gitu. Jadi sifat wajib pun masuk, sifat mustahil pun masuk. Kemudian kita pegang akan hukum dia. Jadi hak masuk di bawah Muhammad Rasulullah 9 sifat, termasuk 4 sifat yang mustahil. Sebab apa yang mustahil pun masuk juga? Sebab apabila akal kita fikir-fikir dusta Rasul-Rasul mustahil, maka kita pun berpegang dengan akidah kita Rasul-Rasul pasti tidak dusta. Itu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam.